Okey, hari ini kita akan belajar mengenai radas yang kita akan selalu gunakan di dalam makmal. Ini adalah bikar. Apa fungsi bikar? Okey, fungsi bikar ialah untuk mengisi bahan kimia atau mengumpulkan cecair dalam kuantiti yang besar. Okey, seperti yang ni. Okey, so kita kena berhati-hati menggunakan bikar. Okey, ini bikar. Okey, dan ada pelbagai saiz. Okey, ini adalah silinder penyukat, juga mempunyai pelbagai saiz. Dan kegunaannya adalah untuk menyukat isi padu cecair sehingga kejituan 1 cm padu. So, kita boleh pindahkan cecair menggunakan bikar masuk ke dalam silinder penyukat. Dan kita perlu baca pada aras meniskus di sini. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara untuk membaca pada aras meniskus dekat skala pada silinder penyukat ini. Kita juga boleh menggunakan kelalang kon untuk mengisi bahan kimia atau mengumpulkan cecair dalam kuantiti yang besar. So, ini kelalang kon. Okey. Corong turas ini digunakan bersama-sama dengan kertas turas ketika aktiviti penurasan dilakukan di dalam makmal. Okey, ini caranya. Letakkan kertas turas di atas corong turas. Okey, kemudian letakkan bekas yang kita perlukan. Saya gunakan kelalang kon. Okey, and then kita bolehlah tuangkan larutan untuk memisahkan campuran. Okey. Jadi, cecair akan dapat dipisahkan menggunakan corong turas. Okey, manakala baki turasan akan tertinggal di atas kertas turas yang di dalam kelalang kon adalah hasil turasan. Okey, yang ini pula adalah kelalang dasar lepir. Okey, kita boleh letakkan dia di atas meja. Dan ia digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam penyediaan gas tanpa melakukan pemanasan. So, tak boleh guna untuk tujuan pemanasan. Okey. So, yang seterusnya ini adalah rod kaca. Rod kaca digunakan untuk mengacau bahan kimia yang sedang kita buat eksperimen ke atasnya. Okey. Ini adalah balang gas. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan gas. So, biasanya kita akan gunakan untuk amali pada tingkatan 2 nanti. Sini. Okey. Okey, radas yang berikutnya adalah serkup kaca. Serkup kaca untuk menghasilkan keadaan vacuum atau untuk mengasingkan radas eksperimen daripada persekitaran luar. So, ini serkup kaca. Keadaannya besar dan berat. Okay. So, bahan eksperimen akan diletakkan di bawah ni dan diserkupkanlah dengan menggunakan serkup kaca ni. Ini bekas air suling. Di dalamnya kita simpan air suling. Okay, cara nak gunakan dia senang sahaja. Picit saja botol air suling ni. Nanti airnya akan dapat dikeluarkan. Radas seterusnya adalah penitis. Senang juga nak gunakan penitis ni. Picit pada bahagian getah hitam ni untuk membenarkan cecair tadi masuk ke dalamnya. Okey. Jadi bila nak pindahkan ke bekas yang lain, kita picit semula untuk mengeluarkan cecair tersebut dari penitis. Hati-hati ketika menggunakan penitis sebab yang ini diperbuat daripada kaca. Okey, seradas makmal seterusnya adalah tabung uji yang kecil ni. Yang ini adalah tabung didih. Kedua-dua radas ini digunakan untuk mengisi dan memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, yang ini pula adalah rak tabung uji. Kita gunakan untuk menyimpan tabung uji kita dan tabung didih. Okey, boleh masukkan pada lubang yang ada mengikut saiznya. Jika sudah digunakan, boleh juga kita simpan begini. Okey, so berhati-hati ketika menggunakannya sebab kedua-dua tabung ni diperbuat daripada kaca. So, ini biurat, ada pili di tepinya. Okey, biurat ni kita gunakan untuk mengikat cecair.
So direct ni kejituannya sehingga 1 cm padu. Radas berikutnya adalah pipet. Okay, pipet ni berfungsi untuk menyukai isi padu cecair yang tetap dengan jitu. Maksudnya kalau dalam gambar dalam video ni kita menggunakan pipet yang mempunyai isi padu 25 ml. Pada senggatan yang bertanda ni last kali adalah 25 ml. Jadi pipet ni perlu digunakan bersama-sama dengan pam. Pam ni lah yang berfungsi supaya dapat menyedut cecair masuk ke dalam pipet. Jadi pada pam ni ada 3 label. Okey, bahagian A yang atas sekali kita perlu tekan, kemudian perlu picit pada gelembung di tengah-tengah ni untuk mengeluarkan udara. Setelah kita letakkan di hujung dalam air, pada bahagian S kita perlu tekan untuk membolehkan cecair masuk ke dalam pipet. Kemudian tekan kepada bahagian E kalau kita hendak mengeluarkan bendali daripada pipet. Okey, tekan bahagian E, kemudian tekan pada bahagian gelembung untuk mengeluarkan udara. Letak di hujung pipet kepada bendali. Kemudian tekan di tengah-tengah bahagian S untuk menyedut air. Untuk memindahkan bendali keluar daripada pipet, tekan pada bahagian yang hujung sekali iaitu bahagian E.